Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang falsafah teori. Okey, falsafah teori merujuk kepada persoalan-persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual ataupun pemikiran secara mendalam bagi menjawab persoalan tersebut. Tetapi hasil daripada itu kemungkinan besar tidaklah digunakan untuk kegunaan yang nyata, tetapi hanya untuk memuaskan keinginan bagi sesuatu dasar seperti dari segi bidang metafizik ataupun dari segi bidang matematik dan sebagainya. Maka untuk melengkapkan kajian ini, pengkaji telah bersepakat bahawa untuk memilih sekularisme sebagai bidang pilihan utama bagi falsafah teori ini. Jadi sekularisme juga membawa maksud kepada mengasingkan kehidupan dengan agama dan menjadikan bidang sains sebagai panduan hidup dalam kehidupan seseorang serta mempercayai kepada amalan tahyul. Seterusnya, terdapat beberapa tokoh yang terlibat dalam pemahaman sekularisme ini. Yang pertama, George Jacob Heyer, yang mana beliau dilahirkan pada 13 April 1817 dan meninggal dunia pada 22 Januari 1906 dan beliau dilahirkan di Birmingham. Beliau telah mencipta istilah sekularisme pada tahun 1851 yang bermaksud kepada mengasingkan kehidupan dengan agama ataupun mengasingkan agama dengan kehidupan sehingga boleh berlakunya kepada keruntuhan akhlak seseorang. Tokoh yang kedua pula ialah Thomas Hobbes, yang mana Thomas Hobbes ini dilahirkan di Malmesbury iaitu pada tahun 1588 iaitu pada 5 April dan meninggal dunia pada 14 Disember 1979. Dan René Descartes juga merupakan antara pelopor yang terkenal dalam bidang sekularisme ini, di mana beliau dilahirkan pada 1596 dan telah meninggal dunia pada tahun 1650. Untuk pengetahuan semua, Thomas Hobbes ini merupakan seorang filosofi Inggeris yang mengamalkan aliran empirisme. Dalam pemahaman sekularisme ini, Thomas Hobbes telah menyatakan bahawa gereja merupakan pembawa kepada kepercayaan ataupun amalan yang karut. Dan beliau berpendapat sekularisme ini sebenarnya boleh difahami melalui panca indera ataupun akal pemikiran seseorang manusia. Seterusnya ialah tokoh yang ketiga, Niccolò Machiavelli, di mana beliau dilahirkan pada 3 Mei 1469 dan telah meninggal dunia pada 21 Jun 1527. Beliau merupakan seorang sejarawan dan merupakan penulis yang berasaskan kepada konsep Firenze iaitu pada zaman pembaharuan. Beliau juga ada mengeluarkan ataupun telah menulis sebuah karya yang bertajuk The Prince, yang mana dalam karya ini beliau telah menyatakan bahawa tujuan mampu menghalalkan segala cara. Oleh itu, penulisan Niccolò Machiavelli ini sedikit menggunakan kekerasan untuk melindungi keutuhan ataupun kekuatan bagi seseorang pemimpin daripada sebarang persaingan. Selain itu, terdapat beberapa ciri-ciri yang diterima oleh penyokong dan juga ditolak oleh penentang dalam pemahaman sekularisme ini. Ciri yang pertama ialah dari aspek sosial yang melibatkan kebebasan individu seseorang, di mana bagi ciri-ciri yang ditentang oleh penentang ini kerana sekularisme telah memperkenalkan konsep kebebasan individu yang melampau sehingga mewujudkan masalah sosial yang berluasa terutamanya dalam kalangan remaja seperti LGBT, mabuk, jenayah, rempit dan sebagainya. Namun begitu, ada juga sekelompok yang menerima ciri-ciri ini ataupun menyokong ciri-ciri ini kerana dalam membuat apa-apa keputusan mereka tidak perlu lagi terikat ataupun terhalang dari bidang agama, iaitu setiap keputusan yang dibuat tidak lagi perlu memikirkan kepada hukum hakam maupun kepada dosa dan juga pahala. Yang kedua ialah dari segi kepimpinan, di mana pemimpin yang menyokong sekularisme ini tidak lagi menggunakan ataupun menjadikan bidang agama sebagai asas kepimpinan mereka, namun mereka terlalu rigid ataupun terlalu kuat mengikut konsep kepimpinan di Eropah Barat. Manakala ciri ini ada juga diterima oleh penyokong kerana dalam sekularisme mereka telah memperkenalkan konsep sama rata dalam kalangan rakyat jelata. Oleh itu, mana-mana pemimpin yang memimpin negara berasaskan konsep sekularisme ini akan memperjuangkan hak wanita sama dengan hak lelaki. Oleh itu, tiada lagi konsep wanita lebih lemah daripada lelaki. Dan terakhir sekali ialah dalam aspek pendidikan, di mana sekularisme pernah mengkritik bidang tokoh-tokoh agama dengan tokoh barat yang lain serta membandingkan mereka dengan tokoh barat yang lain dengan mengatakan bahawa penuntut agama ini tidak mampu memberi apa-apa manfaat dalam kehidupan seseorang berbanding dengan tokoh-tokoh barat yang lain. Namun dalam masa yang sama, ciri-ciri ini juga telah diterima oleh penyokong. Hal ini kerana dalam bidang sekularisme mereka berfokuskan kepada ilmu sains dan menjadikan ilmu sains itu sebagai panduan asas kehidupan. Seterusnya, kita beralih pula kepada kumpulan yang dipengaruhi oleh sekularisme. Fahaman sekularisme telah membawa pengaruh yang amat mendalam dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak lagi memandang tinggi terhadap aspek keagamaan dalam kehidupan mereka, malah mereka hanya mengambil mudah mengenai aspek keagamaan. Hal ini boleh dibuktikan bahawa fahaman sekularisme ini boleh mempengaruhi minda sebuah masyarakat. Ini mendapati dengan ciri-ciri sekularisme, di mana di dalam ciri-cirinya itu mereka telah memisahkan hal-hal agama dengan hal dunia.
Hal ini kita dapat lihat juga apabila kumpulan yang mudah dipengaruhi oleh faham sekularisme ini ialah kumpulan remaja. Sekularisme telah mempengaruhi golongan remaja melalui hiburan-hiburan yang telah dipertontonkan seperti di dalam media sosial, seperti Instagram, Facebook, televisyen dan sebagainya. Kemudian mereka akan mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan hanya mengikut nafsu mereka semata-mata. Hampir semua golongan remaja yang disajikan adalah mengenai hiburan dan muzik semata-mata. Itu merupakan kehidupan sekularisme di mana muzik dan hiburan akan menyebabkan mereka terpedaya dan lalu mereka terleka. Dan mereka akan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Oleh sebab itu, tidak hairanlah golongan remaja pada masa kini berani untuk melakukan perkara-perkara seperti mewarnakan rambut dan juga berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa kawalan. Ia akan mula menjejaskan kehidupan golongan remaja melalui akidah dan kemudian akhlak remaja itu sendiri. Kita beralih pula kepada amalan fahaman sekularisme. Yang pertama, sistem politik. Di mana dalam politik ini, sistem politik yang ketara dalam pelaksanaan undang-undang yang tidak memihak kepada agama. Kini, sistem politik yang diamalkan lebih mementingkan kepada kuasa berbanding rakyat. Sebagai contoh, ramai ahli politik yang mengambil rasuah bagi mengekalkan jawatannya dan bagi mendapatkan jawatan yang lebih tinggi. Dari segi pemerintahan pula, Menteri Turki telah mengemukakan bahawa agama Islam hanya layak untuk digunakan di dalam masjid sahaja atau di dalam tempat ibadah. Ini menunjukkan bahawa agama telah disisihkan dalam sistem politik. Bukan itu sahaja, dalam ekonomi pula, penggunaan sistem ekonomi kapitalis telah dijadikan sebagai penggerak ekonomi di dalam sesebuah negara. Ekonomi kapitalis ini merupakan pengaruh daripada budaya luar. Di dalam ekonomi ini menekankan mengenai kebebasan individu, pasaran bebas dan sebagainya. Namun, dalam ekonomi kapitalis ini telah menetapkan bahawa pasaran itu dikuasai oleh golongan pemilik modal. Golongan pemilik modal dikenali sebagai golongan borjuis, manakala golongan bawahan iaitu golongan yang ditindas dikenali sebagai golongan proletariat. Amalan ini telah menjadi sebati pada masa kini. Dan golongan proletariat akan terus ditindas oleh golongan borjuis di dalam amalan kapitalis ini. Bahkan, tidak mencampur masalah perdagangan dengan agama juga merupakan amalan sekularisme di dalam ekonomi. Menurut Islam, amalan berhutang merupakan kelonggaran bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan sesama masyarakat. Namun, konsep berhutang ini telah diubah suai dan dipengaruhi oleh budaya luar. Apabila hutang ini dikenakan charge dan faedah atau lebih dikenali sebagai riba di dalam Islam. Dalam aspek sosial pula, pergaulan bebas yang sudah dianggap lazim dalam kalangan remaja. Hal ini kerana kebanyakan filem-filem yang ditayangkan mempunyai unsur-unsur sekularisme yang seterusnya akan mempengaruhi fikiran golongan remaja. Hal ini menyebabkan mereka terikut dengan pengaruh budaya luar seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan sehingga kan mereka tinggal bersama walaupun tidak mempunyai ikatan yang sah. Situasi tersebut jelas menunjukkan bahawa fahaman sekularisme ini dapat mempengaruhi golongan remaja ke arah pergaulan bebas dan betapa pentingnya penerapan agama di dalam diri individu tersebut. Dan yang terakhir, pengaruh amalan sekularisme ini telah menyebabkan sesebuah negara itu membenarkan perkahwinan sesama jenis dan sesama jantina. Sebagai contoh, terdapat beberapa buah negara yang telah membenarkan LGBT di dalam negara mereka seperti Kanada, Sepanyol, Sweden dan Belanda. Negara-negara yang mengiktirafkan LGBT ini telah menunjukkan bahawa mereka terlalu memberikan hak kebebasan diri kepada rakyat mereka sehingga sanggup membenarkan perkahwinan sesama jenis berlaku di dalam negara mereka. Melalui budaya sekularisme ini, Malaysia salah sebuah negara yang menolak pengiktirafan perkahwinan sesama jantina. Dan majoriti rakyat Malaysia juga menolak dan menentang sekeras-kerasnya LGBT di Malaysia. Oleh sebab itu, Malaysia masih kekal sebagai sebuah negara yang menolak LGBT. Kerana LGBT merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan agama. Isu yang berkaitan dengan falsafah sekularisme ialah isu sosial. Sebagai contoh, peningkatan gejala lesbian, gay, biseksual dan penukaran jantina di dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, peningkatan gejala ini telah mendorong kepada berlakunya hubungan seks bebas di dalam kalangan remaja. Tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh teori ini adalah golongan remaja. Golongan remaja lebih mudah terlibat dalam masalah ini kerana aktiviti sedemikian telah menyebabkan berlakunya kerutan akhlak dan moral yang semakin berleluasa di dalam kalangan remaja. Serta berlakunya peningkatan kes hubungan sejenis, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, berpakaian tidak menutup aurat dan sebagainya. Seterusnya, dalam menyelesaikan isu LGBT ini, pengkaji telah menggunakan pendekatan falsafah hukum negara. Hal ini kerana LGBT ini telah memberi kesan yang mendalam dalam diri seseorang remaja, terutamanya pada hari ini, seperti berlakunya keruntuhan akhlak serta moral dalam diri mereka. Oleh itu, melalui pendekatan ini, terdapat berbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk mencegah LGBT ini, seperti memperbanyakkan program-program ilmiah serta insaniah yang boleh mendekatkan diri remaja kepada agama.
apa yang sibuk bekerja juga merupakan salah satu punca utama kepada berlakunya peningkatan isu LGBT ini. Hari ini kerana ibu bapa yang sibuk bekerja, mereka telah memberi perhatian yang kurang kepada anak-anak mereka dan menyebabkan remaja pada hari ini mudah untuk bergaul dengan bebas. Oleh itu, dengan merujuk kepada rukun negara yang terdiri daripada 5 prinsip ini, dan salah satunya ialah kepercayaan kepada Tuhan, di mana pengkaji telah melihat bahawa kepercayaan kepada Tuhan boleh meningkatkan jati diri dengan lebih teguh dalam diri seseorang, serta mampu meningkatkan juga keimanan dan juga ketakwaan dalam diri seseorang remaja. Maka rukun negara ini bukanlah hiasan semata-mata di dinding dan juga bukanlah ikrar semata-mata, namun perlu dilaksanakan ataupun diterapkan dalam kehidupan seseorang bagi mengelakkan isu ataupun masalah keruntuhan akhlak ini terus berlaku, terutamanya dalam kalangan remaja pada hari ini.